berbagai datuk speaker gunakan saya untuk mengambil bahagian dalam usul menjunjung kasih titah diraja Tuanku Yang Tuan Besar semasa meresmikan peresmian sidang Dewan kita Penggalan kelima untuk pada semalam. Datuk Petua Dewan mengambil berat berkenaan dengan titah ucapan tuanku, berkenaan dengan pandangan-pandangan titah tuanku, dan apa yang perlu Dewan ini lakukan ialah untuk bersama-sama pastikan supaya sebagai ahli yang dilantik oleh rakyat kawasan masing-masing, kita mesti sama-sama pastikan supaya Negeri Sembilan ini dapat diurus dengan baik oleh kerajaan. Kerajaan mana pun yang mentadbir, dia merupakan kerajaan yang mesti bertanggungjawab untuk pengakhir cerita dia, untuk memastikan supaya manfaat dan faedahnya dapat dirasai dan dinikmati oleh rakyat. Itu penting, ya. Kerajaan BN ke, kerajaan PH ke, tak kisahlah. Dah menang, dah diberikan mandat oleh rakyat, maka tugas masing-masing kita adalah untuk pastikan dasar-dasar yang dibuat oleh kerajaan itu berjaya dilakukan dan dilaksanakan dengan baik. Alhamdulillah, Tuan Petua, walaupun negara kita, dunia dilanda oleh wabak COVID-19, tetapi negara kita telah pun masuk kepada fasa endemik, ya, mulai daripada 1 April yang lalu. Walau bagaimanapun, Datuk Yang Petua, kita sentiasa mesti perlu berhati-hati, rakyat mesti sentiasa berhati-hati menjaga kesihatan masing-masing. Kena COVID, Datuk Yang Petua, trauma, ya, Datuk Petua. Saya kena semasa sebelum penamaan calon di pilihan raya negeri Johor. Betul. Tangguh Dewan, saya kono, tapi tak tahu macam apa, tak ada simptom. Makan sodap semua rasa biasa. Saya kena Datuk Petua agaknya varian yang lebih kuat rasanya. Demam panas 3 hari, ya. Batuk sampai sekarang suara saya tak baik lagi, Datuk Petua. Dan yang paling sakit kepala. Throbbing pain, berdenyut-denyut, Datuk Petua. Tapi alhamdulillah, walaupun sakit, balik juga selepas kuarantin pergi ke Johor, dan pilihan raya negeri Johor memberikan keputusan yang menyebabkan hilang rasa sakit, betul-betul, ya. Alhamdulillah. Ini adat kita bertanding, menang kalah itu biasa, kan? Kita menang, kita urus kerajaan, kita kalah, kita sama-sama bantu. Itu sebabnya tadi Yang Berhormat Percenah mengatakan Negeri Sembilan ni kita aman. Bahkan dapat status negeri yang bahagia. Sebab kami, Datuk Petua, saya mengamalkan politik sederhana, yang baik kita sokong, yang tak baik kita tegur, Datuk Petua. Dan kita berikan pandangan. Kita jarang jadi sebagai di dewan-dewan yang lain tak mau cakap, menjerit-nyerit macam orang hilang akal, Datuk Petua, ya. Kita baik, kita sokong, ya, tak ada masalah. Mana tak betul kita tegur. Sorry pagi tadi banyak kali tegur Datuk Petua kerana bulan puasa agaknya, kan. Jadi Datuk Petua, titah Duli Amal Yang Tuanku amat benar dan amat memberikan hala tuju dan petunjuk yang baik kepada kerajaan. Dan kami, kita sebagai ahli dewan, Datuk Petua, yang penting ialah rakyat mesti diberikan keutamaan. Apa jua yang nak kita buat, apa jua yang kita bincangkan di sini, mestilah pengakhir ceritanya untuk memberikan manfaat yang baik kepada rakyat. Datuk Petua, saya nak memberikan pandangan sedikit, Datuk Petua, ya. Kerajaan negeri perlu dalam, betul ada RPNS, Rancangan Pembangunan Negeri Sembilan 5 tahun 2021-2025, tetapi dia perlu dirancang dan dilaksanakan dengan segera, Datuk Petua. Kerana kesannya setakat hari ini belum ada nampak lagi RPNS itu datang memberikan kesan yang baik. Kalau boleh, bajet ataupun belanjawan tahunan telah pun kita setuju. Belanjakan duit yang telah pun kita luluskan bersama tersebut, supaya apa saja cadangan
apa saja usaha untuk kita memperbaiki keadaan kehidupan rakyat dapat dilaksanakan segera. Rakyat hidup menderita betul-betul. Ini kita mesti akui. Kerana selepas mengalami keadaan PKP selama 2 tahun, hilang pekerjaan, hilang mata pencarian, ada yang kehilangan ibu bapa, kehilangan suami, kehilangan isteri dan satu keluarga pun ada yang hilang terus tak ada zuriat betul-betul. Ini suatu malapetaka bencana yang melanda negara kita yang tak pernah kita impikan. Maka segala usaha, segala dasar yang telah pun digubal mesti disegerakan ya, untuk kita dapat dengan yakin dapat mengembalikan semula keyakinan rakyat untuk mereka membina semula kehidupan. Banyak mereka kehidupan mereka terjejas, amat terjejas tu betul. Maka usaha ini perlu dilakukan untuk memberikan keyakinan, menyediakan kemudahan supaya rakyat dapat membina semula kehidupan mereka. Mana yang perlu dibantu secara fizikal, kita bantu secara fizikal. Mana yang perlu dibantu secara menyediakan kemudahan, kita sediakan kemudahan. Mana yang perlu kita bantu untuk kita memberikan mereka memulakan kehidupan, kita buat. Itu sebabnya tadi ada sebut Tone Plus, PS Jam, macam-macam lah yang telah pun direka ataupun yang dibuat, didasarkan, segerakan supaya ianya dapat dilihat menghasilkan suatu hasil dasar yang baik kepada rakyat. Jadi tu betul. Ramai yang susah tu betul. Ditambah pula oleh bebanan yang dihadapi oleh rakyat pada hari ini dengan kenaikan harga barang yang nampaknya tak terkawal. Ya, tak terkawal. Ada duit pun kadang-kadang tak boleh nak beli, tak ada barang nak dibeli. Barangnya tak ada. Saya tak tahu tuan-tuan petua, ini perlu. Kita tak payah menuding jari sesiapa, tapi kita perlu pastikan, cari cara ya, untuk kita pastikan supaya kehidupan rakyat, terutamanya sumber makanan ini mencukupi di Negeri Sembilan. Makanya saya nak mencadangkan jugalah di sini, supaya projek-projek yang dulunya kita telah pun usahakan seperti adanya tapak kekal TKPM, tapak kekal pemakanan, pertanian, usahakan semula betul-betul. Banyak orang yang bermodal yang tidak mempunyai tanah, tempat untuk mereka mengusahakan, mengeluarkan bahan-bahan makanan, terutamanya sayur-sayuran. Datuk betul. Saya minta supaya kerajaan negeri usahakan segera. Ya. Jemput mereka-mereka yang mempunyai modal, mereka yang mempunyai minat untuk berusaha mengeluarkan makanan untuk rakyat Negeri Sembilan dulu betul-betul. Kita jangan nak kata nak bekalkan ke luar Negeri Sembilan, nak bekalkan ke Selangor ke Kuala Lumpur ke, bekalkan dulu makanan untuk rakyat Negeri Sembilan, betul-betul ya. Kalau boleh kita sediakan benih-benih, betul-betul, benih-benih ikan. Banyak lumbung-lumbung yang terbiar, ya, benih-benih ikan segerakan. Jabatan Pertanian saya rasa Datuk betul melalui MAFI kan dan Jabatan Pertanian di peringkat negeri, kita isi, kita penuhkan lumbung-lumbung terbiar ini, buatkan ia sebagai ternakan ikan air darat bersangkar, Datuk betul, tak perlu kita pergi terpaksa bergantung kepada industri laut dalam ke apa, itu risiko dia tinggi. Banyak Datuk betul ya, lumbung-lumbung yang terbiar, bahkan kalau boleh dicadangkan kita mempunyai empangan-empangan yang besar. Kalau kita boleh 1/10 ataupun 1/8 daripada empangan-empangan kita itu dijadikan sebagai industri untuk kita mengeluarkan industri ikan air tawar, ternakan bersangkar pun kita buat betul-betul supaya barang makanan di Negeri Sembilan ini mencukupi dan boleh kita tawarkan dengan harga yang murah. Kalau kita boleh buat setahun sekali macam Mantai Perdana tu betul kan, yang mana harganya amat rendah, mengapa kita boleh buat secara harian pula ya? Kita buat segera. Usahakan semula tanah-tanah terbiar, usahakan semula tapak-tapak yang disediakan oleh kerajaan, tapak yang nak mengeluarkan makanan, ramai orang yang berminat tetapi mereka tak ada tempat untuk mengeluarkan hasil makanan dan yang lain-lain. Sawah-sawah terbiar di kawasan daripada sini, jalan daripada kalau lepas daripada Bukit Putus, daripada Teraci, Tanjung Ipoh, Tuk Putus, sawah-sawah tersebut, jadikan segera. Minta supaya pihak kerajaan gunakanlah ya,
Sebab bajet memang ada. Reserve kita ada. Gunakan reserve kita. Gunakan apa saja sumber keuangan yang ada supaya masa inilah masa yang terbaik untuk menunjukkan bahawa kerajaan prihatin, kerajaan memang berhasrat nak membela rakyat. Tak kisahlah kerajaan Pakatan Harapan buat dapat nama baik pun tak apa. Kita nak lihat supaya rakyat ini mendapat pembelaan. Siapa dia nak pilih nanti pilihan raya ke berapa nanti 15 tu terpulang. Ya? Kita tak kisah. Asalkan kita dapat melepaskan rakyat daripada cengkaman, kesusahan dan kesengsaraan yang sedang dihadapi oleh mereka. Itu penting. Itu tentang makan perut. Bila perut dah ada tu betul, kita mesti ada atap yang melindungi kita daripada hujan dan panas. Tadi bila bercakap pasal perumahan kan, YB pada Bahau banyak soalan. Kerana satu soalan yang amat popular, ya, berkenaan rumah mampu milik. Banyak orang memerlukan, orang kata tempat kediaman, Datuk Betul. Nak beli rumah yang swasta ni mahal. Itu sebabnya Kerajaan Negeri Sembilan, semasa Kerajaan BN dulu, kita ada dasar perumahan Kerajaan Negeri Sembilan sendiri. Kita tak gunakan dasar perumahan kerajaan, dasar perumahan negara. Kita buatkan, memang kita ketika itu, untuk buat rumah 30,000, 40,000 ni memang tak munasabah. Tapi kita buat rumah berharga 80,000 supaya rumah dia selesa. 950 ke 1,050 kaki persegi yang ada 3 bilik, 2 bilik air, Datuk Betul. Jadi selesa untuk didiami oleh rakyat. Bukannya lagi rumah macam sarang burung. 1 bilik yang luasnya 500-600 kaki persegi. Itu tak boleh lagi dah. Saya minta kerajaan janganlah, ya, hapuskanlah dasar tersebut, buat rumah mampu milik. Tadi ada cadangan mengatakan supaya harga ni tertambah tinggi sikit. Itu pun tak apa, Datuk Betul. Kerana harga barang binaan sekarang, Datuk Betul, melambung tinggi. Besi daripada 1,500 naik 4,000 dah, Datuk Betul. Daripada 1,500 satu tan kepada 4,200 ke 4,800. Itu pun kalau nak cepat, kena bayar pula duit tambahan yang untuk menghantar cepat, tu betul. Bayangkan, industri ini mengalami tekanan yang amat kuat. Jadi kerajaan negeri tengoklah, ya, supaya kalau boleh mana-mana tempat tanah kerajaan yang ada, tadi ada dicadangkan supaya pengambilan tanah estate-estate ataupun di kawasan-kawasan di luar bandar ambil alih. Macam kita buat dulu zaman BN Datuk Petua, dia orang nak buat perumahan, kita kecualikan dia, lepas tu kita ambil tanah. Macam di Labu, kan? Ada berapa ratus ekar. Khusus itu dulu untuk kita buat supaya kita bina keseluruhannya tempat tersebut adalah untuk rumah mampu milik type A, Datuk Betul, ya. Banyak. Macam di estate Kirby. Estate tersebut kita ambil, pengambilan tanahnya kita ambil. Saya tak tahu status di Kirby estate dah siap ataupun belum. Khusus untuk orang-orang yang duduk di situ. Pekerja-pekerja estate, Datuk Petua, memang perlukan pembelaan khusus. Yang lain-lain tu perlu, tapi orang estate ni banyak yang telah pun displaced, Datuk Petua, dengan izinnya. Mereka hidup 2-3 keturunan dalam estate. Ramai anak-anak sekarang ni berumur 30-40 tahun ni. Dia punya dunia tu itulah estate dia. Tetapi bila estate ini telah pun menukar dasar mereka, mereka telah pun memerlukan, mereka lebih menggunakan tenaga buruh asing daripada buruh tempatan, Datuk Betul. Mereka ini telah pun terpaksa keluar daripada estate. Ke mana mereka nak pergi? Itu sebabnya di Tanah Merah kita buatkan rumah mampu milik khusus untuk pekerja estate di situ. Di Seliau Gatri, Datuk Betul, khusus di situ. Dan juga di Kirby, khusus untuk orang-orang di situ. Dan di samping itu, tanah-tanah kerajaan, saya yakin ada lagi. Tapi bukan dalam bandar lah. Ya. Di pinggir bandar pun tak apa, Datuk Betul. Di pinggir bandar pun tak apa. Dulu kita ada tanah kerajaan, kita buat flat Sri Perdana di Parui. Kita buatkan di bawah bersama-sama dengan KPKT. Dengan flat Yasmin di Senawang, Datuk Betul. Ya, itu kita buat khusus untuk kita menempatkan semula setinggan-setinggan di sekitar kawasan Parui ataupun di sekitar kawasan Sungai Parui pada ketika itu, kita tempatkan mereka khusus di situ. Dan juga setinggan-setinggan yang duduk di kawasan industri Senawang, Datuk Betul. Ya. Jadi ini perlu kita kaji semula, lihat semula, supaya jangan kita bagi tanahlah kepada orang, tetapi kerajaan gunakan tanah yang ada.
Sayangnya itu hari, sepatutnya di kawasan yang di Labu tu kita buat juga rumah seperti itu, Datuk Petua, supaya dapat kita menyediakan tempat tinggal untuk mereka yang tidak mampu membeli rumah yang diusahakan oleh pihak swasta. Rumah pihak swasta dah mahal, Datuk Petua, ya. Dan sekarang pula dengan harga bahan binaan yang tinggi, saya tak nampak adanya kemungkinan harga rumah akan dapat distabilkan ataupun tambah naik. Jadi, perut dah ada, Datuk Petua, ada atap yang melindungi kita, dan apa yang dititahkan oleh Tuanku semalam ialah pelajaran. Pelajaran penting, Datuk Petua. Negeri Sembilan ni tak besar, kecil. Ya? Nak katakan kita sumber galian kita, sumber asli kita tak berapa banyak. Apa yang penting, Datuk Petua, ialah kita mesti berjaya berupaya mengeluarkan cerdik pandai yang ramai. Itu penting. Itu sebabnya semasa Kerajaan Barisan Nasional dulu, saya, Datuk Petua, saya harap supaya yang berhormat Sekamat dapat menyambung, ya, supaya dasar kita nak jadikan Negeri Sembilan ini sebagai lembah ilmu diperkasakan lagi, ya. Itu nak jadikan Negeri Sembilan ini sebagai lembah ilmu di mana tempat yang melahirkan ramai cerdik pandai, melahirkan ramai bijak pandai yang walaupun nanti tak boleh berkhidmat Negeri Sembilan tetapi dapat kita tumpang bertodoh sama-sama, Datuk Petua, kan. Kalau dia dah jadi sebagai orang besar di kementerian mana-mana, takkan dia lupa kampung dia sendiri. Ini perlu kita teruskan, perlu kita lakukan, dan apa yang disebut bahawa kita akan membantu sekolah-sekolah tahfiz itu memang benar. Kita dulu dah buat dah dasar tahfiz negara supaya mereka yang mengantar anak-anak ataupun anak-anak yang belajar di sini, Datuk Petua, tidak terus tercicir dalam arus perdana. Kita bawa dia masuk dalam arus perdana dan dalam masa yang sama mereka meneruskan hasrat untuk menjadi orang-orang yang hufaz dalam Al-Quran, Datuk Petua. Ini perlu kita buat dan saya tak tahu sejauh mana. Dulu kita dah buat perjanjian dengan kerajaan kerjasama dengan kerajaan persekutuan, Kementerian Pelajaran Malaysia. Sekolah-sekolah agama negeri daif masa ketika itu. Dan kita nak perkasakan, kita tak ada keuangan, tak cukup dan tak mampu. Maka kita buat perjanjian kerjasama, kita panggil sebagai apa yang dipanggil Sekolah Agama Bantuan Kerajaan. Maka dilihat, Datuk Petua, diberi peluang yang sama, diberikan kemudahan yang sama, anak-anak pelajar-pelajar di sekolah-sekolah agama ini cemerlang. Dan lonjakan apa yang dipanggil sebagai lonjakan keemasan, apa dia panggil, saya pernah lupa dah, betul-betul. Lonjakan kecemerlangan semuanya banyak daripada sekolah agama bantuan kerajaan. Dan dalam masa yang sama, mereka ini meneruskan apa yang dipanggil mata pelajaran dini dan mata tuan. Dan ada juga yang telah pun dibuat ketika itu dan berjaya, sama ada masih diteruskan ataupun tidak, iaitu apa yang dipanggil sebagai program Smart Hufaz. Di sekolah-sekolah harian yang mempunyai asrama, Datuk Petua. KJW ada, Datuk Petua, tetapi ditanggung sepenuhnya oleh Majlis Agama Islam berkenaan dengan perbelanjaan untuk membiayai tenaga-tenaga pengajar untuk kita, anak-anak kita menghafal Al-Quran. Jadi ini perlu kita satukan menjadi sebagai suatu sistem bersepadu agar minat ibu bapa minat nak hantar anak-anaknya ke sekolah-sekolah begini, Datuk Petua. Tetapi kita sebagai kerajaan mesti proaktif, ya. Kalau kita biarkan mereka di sekolah-sekolah pondok dan tahfiz-tahfiz persendirian, itu betul, tanpa kita buat sesuatu pengawasan dan juga proaktif untuk kita mempertingkatkan mutu mereka, itu nanti anak-anak ini, Datuk Betul, akan menjadi anak-anak yang terkeluar daripada arus perdana kita dan susah untuk mereka menyesuaikan diri. Maka kita perlu lakukan ini di Sembilan. Kita boleh buat melalui Majlis Agama Islam. Datuk Petua, yang lain-lain, kita harap supaya kerajaan negeri meneruskan segala usaha untuk menterjemahkan usaha mentadbir, usaha mensejahterakan rakyat, kerana di luar sana banyak keluhan, Datuk Petua, ya. Kalau boleh, peniaga-peniaga yang tidak mampu masuk ke kedai, mereka berniaga di gerai-gerai, Datuk Petua, dalam keadaan yang susah begini, janganlah kacau sangat, ya. Jangan kacau, ya. Saya mintalah di sini kepada Yang Amat Berhormat Sekamat, kan, gunakan budi bicara kita supaya mereka yang hilang pekerjaan, mereka yang hilang punca rezeki, Datuk Petua, bagaimana mereka nak meneruskan kehidupan.
Jadi salah satu cara yang senang yang untuk mereka dapat meneruskan kehidupan ialah dengan berniaga kecil-kecilan. Ya. Mereka berniaga kecil-kecilan, biarlah mereka berniaga, tapi kalau boleh usahakan tempat yang sesuai. Siapkan kemudahan-kemudahan air ataupun elektrik. Macam kita buat di Taman Tengku Jaafar, macam kita buat di Parujaya kan. Kita siapkan tempat orang boleh berniaga. Ya. Supaya mereka ini boleh berniaga untuk mereka meneruskan kehidupan mereka. Dah hilang kerja tu betul. Kilang-kilang banyak tutup. Kilang-kilang banyak buang kerja. Pihak swasta sekarang pun susah nak hidup. Jadi mereka macam mana anak tengah nak membesar. Anak tengah bersekolah tu betul. Perbelanjaan tinggi. Kos sara hidup bertambah tinggi. Maka ini kalau boleh kita buatkanlah supaya kelonggaran bagilah. Dan kerajaan negeri bagilah arahan, bagilah petunjuk kepada pihak-pihak kerajaan tempatan agar mereka-mereka yang berusaha untuk meneruskan kehidupan itu betul janganlah diganggu sangat ya, supaya mereka dapat belanja tambahan dan juga mencari rezeki mereka insya-Allah betul-betul ya. Asalkan mereka ini menjaga kebersihan dan juga tidak mengganggu keselamatan dan juga lalu lintas insya-Allah Datuk Petua. Dan satu lagi saya nak beritahu tadi sistem penggakutan sisa pepejal dan juga sampah berpukal itu betul perlu diperkemaskan lagi ya. Kita dah jadi Bandaraya Seremban itu betul ya. Kerana Semalam saya tengok dah ada mesin MBS dihancurkan apa dahan-dahan kayu tu. Dah kalau, ada dah. kalau dah ada bagus itu betul. Nampak Kerana, semalam dekat taman saya ni. Mesin tu kerana hancurkan kayu. masih banyak lagi kita lihat tempat-tempat sampah-sampah berpukal ini masih tidak lagi dipungut. Kerana kita dah jadi Majlis Bandaraya. Majlis Bandaraya Seremban Datuk Petua ya. Kita mesti juga mempunyai optik yang baik sebagai sebuah bandaraya. Binatang-binatang berkeliaran banyak lagi Datuk Petua ya. Anjing-anjing berkeliaran banyak, tapi yang paling banyak sekali dirantau Datuk Petua ialah binatang ternakan Datuk Petua berkeliaran. Banyak aksiden, meninggal dunia ada, cedera ada Datuk Petua. Cedera. Ha? Dia bukan kobau, dia lembu Datuk Petua. Ya. Kobau banyak kayak kobau, ya. Lembu banyak. Berkeliaran. Dan ada yang tidur di atas jalan macam-macam. Kita nasihatkanlah supaya tuan punya mengambil inisiatif untuk menjaga binatang ternakan masing-masing. Masalah Datuk Petua, kobau masing-masing ni, bila hari biasa ni tak ada siapa tuan punya. Bila nak raya kan, semua dah ada tuan punya Datuk Petua. Ini kobau saya lah, ini lembu dia, macam-macam ya. Jadi, optik dia tak baik dan yang paling tak baik ialah dia menyebabkan banyak kemalangan jiwa, kemalangan jalan raya disebabkan oleh binatang ternakan yang banyak berkeliaran di atas jalan dan yang lain-lain Datuk Petua. Jadi saya di sini Datuk Petua pada Tuli Yang Maha Mulia bertitah semalam mengatakan bahawa kita tak dapat memungut hasil seperti mana yang sepatutnya kita pungut. Ini boleh jadi semasa dalam COVID Datuk Petua, tetapi ia juga mendatangkan masalah juga kepada kerajaan negeri. Kerajaan negeri telah pun membuat belanjawan yang defisit dengan harapan bahawa pungutan tersebut pun 100%. Kalau pungutan tak dapat 100%, belanjawan kita defisit. Kita ada double jeopardy Datuk Petua. Ya. Defisit dahlah besar. Lepas tu hasil yang patut kita pungut pun tak dapat kita pungut. Jadi ini membebankan kerajaan negeri. Saya tak tahu macam mana, tetapi dah 2 tahun kita berbelanja defisit yang begitu besar dan juga kita punya pendapatan yang tak dapat dipungut sepenuhnya. 2022 ini Datuk Petua kita harap supaya keadaan dah bertambah baik dan kita pastikan supaya Negeri Sembilan menggubal apa sahaja perundangan ataupun dasar Datuk Petua, bukan perundangan tetapi dasar untuk menggamit seramai mungkin. YB Ampangan saya rasa boleh membuatkan dasar-dasar untuk pastikan supaya Negeri Sembilan ini kita advantage. Kita dekat dengan Kuala Lumpur, kita dekat dengan airport, kita dekat dengan Port Klang macam-macam. Di sana dah saturated dengan izin Datuk Petua ya. Di sana kawasannya dah tepu ya, tepu dan harga hartanah di situ tinggi Datuk Petua. Jadi yang baiknya Negeri Sembilan masih lagi mempunyai kawasan. Maka siapkan Negeri Sembilan sebagai satu kawasan yang boleh menggamit dan juga membawa banyak pelabur. Kalau boleh buatlah dasar, kita
Kerajaan Negeri Sembilan ambil alih tanah ataupun beli tanah-tanah daripada estate-estate tua-tua. Kita buat industri, kawasan industrial park kita dan kita jangan jual. Kita sewakan betul-betul. Banyak multinational sekarang dia tidak mau membeli tanah betul-betul. Dia tak nak beli tanah. Foreign company don't want to own an asset in foreign land dengan izin. Mereka lebih rela menyewa dan diletakkannya di dalam dia punya kos operasi. Dengan begitu nanti Datuk Petua, sama ada kerajaan negeri ataupun mana-mana agensi kerajaan negeri akan terjamin pula dia punya pendapatan 15 tahun, 20 tahun yang akan datang. Kita ambil tanah misalnya, kawasan dalam Malaysia Vision Valley, ambillah 1000 hektar beli, kita ada reserve kita. Beli semasa tanah belum mahal lagi Datuk Petua, kan? Besok dah dibangunkan, besok tanah bertambah mahal, kita beli. Dan jangan kita jual kerana banyak perbincangan. Saya jumpa ramai Datuk Petua, ya. Ramai pelabur-pelabur, potensi pelabur yang nak pelabur. Tapi ini sikap mereka sekarang. Mereka tak mahu mempunyai aset di negara asing. Mereka lebih rela kos operasi mereka tinggi kerana itu dijadikan sebagai kos operasi. Menyewa building, menyewa tanah dan yang lain-lain. Jadi kalau kerajaan negeri boleh buat begini Tok Putu, jangan satu kaedah baru. Kalau di negeri lain mereka terpaksa beli tanah, di Sembilan mereka tak perlu beli tanah, dia buat building saja tapi kita menyewa tanah ataupun bangunan kita kepada syarikat-syarikat tersebut dan kita akan dapat ataupun kerajaan negeri ataupun MBI ke apa boleh mendapat pendapatan ataupun fixed income yang boleh kita jadikan sebagai hasil untuk jangka masa yang panjang. Ini satu cara juga Tok Putu untuk kita menggamit orang-orang datang menabur di kawasan kita. Jadi akhir sekali Datuk Putu, saya harap supaya keharmonian kesejahteraan rakyat negeri kita dapat Negeri Sembilan sebagai negeri bahagia kerana Datuk Putu kerana kestabilan. Ini perlu kita kekalkan. Kestabilan ini perlu kita kekalkan, ya. Itu sebabnya saya memang tidak percaya dengan kerajaan pintu belakang Datuk Putu. Itu saya tak percaya. Itu sebab di Negeri Sembilan orang kata nak buat apa, saya tak buat apa, ya. I don't believe in that. Sebab tawaran apa saja bagi pada saya tak akan terima. Kerana bagi saya, kita sebagai ahli Dewan yang dipilih, kita 5 tahun sekali ataupun berapa tahun sekali pilihan raya, kita bertemu dengan rakyat. Terpulang, ya. Janganlah kita buat macam-macam cara, macam-macam kaedah sehingga kan negara akhirnya jadi kucak-kacir. Negeri akhirnya kelang kabut. Mengapa Negeri Sembilan ni aman? Sebab kami aman, relax. You are the government now. You manage the state. Mana yang betul, mana yang baik kami sokong. Mana yang tak baik kami tegur. Tapi jangan kena tegur marah pula, ya. Itu biasalah adat kita, kan. Tapi kita tegur secara baik. Ya. Tak ada apa isu-isu itu betul, kan. Walaupun ada apa Datuk Betul, ya. Tahun lepas ada hura-hura macam-macam dalam kerajaan. Kami duduk relax, ya. Tak ada benda. Ya. No. Sebab saya mengamalkan dasar Datuk Betul bahawa we have to deal overboard everything. Kita jangan pening-pening kepala. Uruskan. Tak lama lagi pun, lagi setahun, kan? Tak pun tak tahulah, kan? Lagi berapa lama, lagi setahun, kan? Lagi setahun besok kita bertemu semula di gelanggang kita. Boleh jadi menang di Melaka kita menang banyak. Di Johor menang banyak. Boleh jadi di Negeri Sembilan besok kita menang banyak pula. Betul, kan? Ini all the game of turun, kan? Tak ada masalah. Betul, kan? Jadi no hard feeling. Jangan kita bergaduh-gaduh. Kita berada di sini tu betul, faedahnya untuk rakyat. Jangan kita berada di sini, rakyat menderita. Itu tak betul caranya. Ya? Kita di sini untuk kita mentadbir negeri atau juga kita bertukar fikiran untuk kefaedah kenikmatan rakyat. Nikmat rakyat dapat. Bukan kita berada di sini bergaduh tak tentu arah, kan YB Sekamat, kan? Sudahnya rakyat huru-hara. Buat apa? Jadi itu bukan cara saya, bukan cara kita, ya. Jadi teruskan, ya. Jadi saya menjunjung kasih, ya. Bukan menyokong ataupun tidak, menjunjung kasih lah, ya. Kita dengan tuanku kita cakap menjunjung kasih, ya. Menjunjung kasih titah tuanku semasa peresmian Duli Hamil oleh tuanku. Tuanku belum bertitah lagi, speaker dah cakap menjunjung kasih. Apa benda? Semalam Ramadan, kan? Nasib baik tuanku tak tegur, kan?
Tuanku tak bertitah lagi. Datuk Betul kata menjunjung kasih. Saya pernah kan. Ya? Datuk Betul bergurau. Ya? Selamat berjalankan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yang Berhormat Rantau. Banyak juga apa tadi cadangan-cadangan yang perlu kita ambil perhatian. Cumanya saya rasa Dewan ni, Negeri Sembilan ni hebat lah sekarang ni. Kita ada Setiausaha Agung DAP dalam Dewan kita. Yang nombor 1 DAP Setiausaha Agung nombor 1. Kita ada orang nombor 2 dalam UMNO, Timbalan Presiden. Ada lagi. Ada pula nanti insyaAllah bakal naik Presiden pada Negeri Sembilan pula. Datuk yang betul. Datuk yang betul. Saya menyokong penuh tu betul. Rakan saya. Apa-apa yang boleh dibantu, saya bantu. Ada. Jadi persidangan sebelah ni nampaknya bagus, makin bagus. Alhamdulillah. Kerana pimpinnya yang baik, yang punya pemikiran jauh. Dan kita tak bergaduh. Alhamdulillah. Jadi saya pun rasa bangga juga. Jumpa kawan kata, kawan apa kata Negeri Sembilan kita ada Setiausaha Agung. Ada Timbalan Presiden. Cuma Presiden tak ada lagi. Coming soon kot insyaAllah. Tu ayat nak membunuh tu. Okey, terima kasih Yang Berhormat Datuk. Guru-gurau